Mulut Nabi mulia, air liur Nabi mulia. Dan Nabi ni dia tidak pernah menguak. Baik tu kalau ada orang dia bila menguak, dia kata ana menguak ikut sunnah ni, dia tak mengaji. Nabi tak menguak. Tak ada yang dinamakan sunnah menguak, tidak ada. Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab syarah hadis Bukhari iaitu Fathul Bari, para nabi semua tidak pernah menguak, bukan nabi kita. Semua nabi tidak pernah menguak. Termasuklah nabi kita, ma tasa'aban nabi sallallahu alaihi wasallam qattu. Tidak pernah sekali pun nabi kita itu menguak. Dan fakta ini merujuk kepada riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam kitab Tarikh Kabir. Ini khususiat nabi. Nabi tidak menguak. Jadi yang kita menguak sekarang macam mana? Ikut sunnah siapa? Itu bukan nabi yang menguak, tapi nabi ajar. Jangan nguak begitu, tutup mulut kata Nabi. Tutup mulut. Jadi itu yang kita buat, nguak, tutup mulut, tidak mengeluarkan suara. Kerana syaitan akan ketawa ketika menguak, mengeluarkan suara. Itu Nabi tunjuk, bukan Nabi menguak. Nabi ni orang special, dia tidak menguak. Begitu juga Nabi ni dia tak ada air liur basi, tak ada. Air liur Nabi tidak basi. Air liur dia sentiasa segar. Boleh digunakan. Dan memberi manfaat pula. Pernah Nabi sambung tangan seorang sahabat dengan air liur saja. Dalam peperangan, tangan terkulas Nabi buah air liur molek balik. Ada. Dan pernah satu orang sahabat bawa anak perempuan dia. Anak perempuan dia ni macam ragat sikit. Macam laki sikit. Kasar apa semua. Nabi bawa jumpa Nabi. Nabi kunyah roti, bagi budak tu makan. Terus jadi lemah lembut semula. Ialah Nabi kan. Pernah Anas bin Malik, di keluarga dia ada satu telaga. Tapi telaga tu air dia jadi macam tercemar. Nabi datang, Nabi ludah saja telaga itu. Air telaga itu mengeluarkan haruman dari air liur Nabi. Nabi mulia, dia mulia. Itu mulut Nabi. Rambut Nabi, tuan-tuan, rambut Nabi, kita ada rambut. Dari segi biologi, rambut Nabi sama dengan rambut kita. Tapi sebab rambut itu duduk di kepala Nabi, rambut itu jadi mulia. Khalid Al-Walid ambil rambut Nabi, buat tangkal. Buat tangkal. Siapa di kalangan tuan-tuan yang ambil rambut orang buat tangkal? Tak ada. Isteri kita pun buang rambut kita. Tak ingin dia simpan. 4 helai rambut, 3 helai rambut Nabi disimpan di Museum Topkapi di Turki, di Istanbul. Rambut kita museum mana nak simpan? Jawapannya tak ada. Anak cucu tak ingin simpan rambut kita dalam album. Tak ada orang. Rambut kita tak ada harga. Tuan-tuan gunting rambut kat kedai, tuan-tuan pernah tanya tak rambut tuan-tuan tu buang ke mana? Ini bukan saya cerita di Rauk ni, cerita tempat lain. Saya pernah menanya ke kedai India. Aneh. Itu engkau rambut banyak-banyak engkau simpan dan engkau buang ke? Tak ada. Ini rambut tak ada buang. Habis engkau buat benda. Ini rambut ada orang belilah. Orang beli. Dia buat benda rambut palsu. Tak ada. Ini rambut ini beli itu orang kebun punya orang. Ditanya dia buat baja ke? Tak ada. Ini rambut itu halau kerbau pendek. Rupanya rambut kita ni, orang kebun suka beli, dia nak buat ngala babi. Dia kata dekat sepadan kebun dia akan tabur rambut. Saya tanya benda logiknya. Dia kata itu kerbau pendek, kan babi kan jalan menyonda. Nyodok gitu. Jadi bila dia langgar ke rambut tu, rambut terlekat di hidung. Bila lekat dia tak boleh nak kuih sebab tangan dia pendek. Dan ini kiraan orang kampung punya kiraan. Tak apalah cerita jual tu. Yang pentingnya beza tak rambut Nabi dengan rambut kita? Beza. Rambut Nabi orang simpan di museum. Rambut kita orang buat ngala babi je. Itu sudah nampak beza tuan-tuan. Jual tak laku. Nabi punya uban bagak-bagak. Tapi ada satu orang dia nak masuk Pahang, dia nak bawa janggut Nabi. Kita tak bagi masuk. Kita tak tahu kesahihan. Sebab benda ni kadang kita ni sebab ramai sangat sayang ke Nabi.
Jadi kalau ada orang dakwa bawa, saya ada satu bekas ni Nabi pernah ada cap jari sini. Saya ingat kalau raut sampai kelipih orang datang nak tengok. Menangis-nangis tengok cawan ada cap jari Nabi. Tapi betul ke tu cap jari Nabi? Entah cap jari tok kiri dia. Benda kita susah. Dia kita tak nak lah. Macam kita ni bodoh sangat. Dia kita tak benarkan. Sampai orang menangis-nangis ambil barakah. Kita tak beri. Kecuali Quran tu pun pusaka Nabi. Ada orang nak khatam berapa kali sehari? Tak juga. Benda uban pula dikejar. Kalau betul tak ada masalah. Kita takut penipuan. Sekarang ni banyak pesen menipu. Banyak. Ada jual batu kerikil. Batu kerikil ni telah siap jampi. Kalau tabur atas kubur boleh ringankan seksa kubur. Kan pedo'oh nama tu. Tapi ada orang percaya beli. Dalam Shopee ada jual. Ada. Jual baju kalis sihir ada. Pakai baju tu tak kena sihir. Jangan nak macam kita bodoh sangat. Baju Nabi ada. Pakaian Nabi, serban Nabi. Tapi disimpan di Masjid Qutbah di Kahirah. Itu kemuliaan Nabi. Maka tuan-tuan, saya bawakan mukadimah ini. Apabila semua benda yang ada kait dengan Nabi, maka secara automatik benda tu jadi mulia. Maka termasuklah manusia-manusia yang duduk sekeliling Nabi. Manusia itu juga jadi mulia. Dalam konteks kita, manusia-manusia sekeliling Nabi siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi mulia. Adakah mereka mulia kerana mereka mulia? Tak, kerana mereka berapik dengan Nabi. Dan secara automatik juga, benda yang berkait dengan Nabi siapa? Kita semua, umat Nabi SAW. Kita semua ni sebagai umat Nabi jadi mulia bukan kerana kita baik. Kita jadi mulia bukan kerana ibadat kita. Tak, kita ni ibadat cak ayam je. Cak ayam je kita ni, benda sangat. Khatam, bila lah khatam Quran? Kita cak ayam je ibadah. Tapi kita diangkat darjat oleh Allah kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bukan umat Nabi, tak ada harga. 10 belah 7 pun tak ada nilai. Banding amalan kita, perangai kita, ilmu kita, ibadat kita, tak ada nilai di sisi Allah. Tapi kita ni dapatlah numpang tuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, disebabkan kita jadi umat Nabi, kita diangkat darjat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Masa bilakah dan apakah darjat di dunia yang kita diangkat oleh Allah? Ini kata Nabi Adam AS. Kata Nabi Adam, innallaha a'ata ummatun Muhammad arba'un karamat ma'a'ataniha. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan 4 kemuliaan yang aku sendiri tak dapat kemuliaan ini di dunia. Pertama, an qabula taubati kana bi Makkah wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalallahu taubatuhum. Aku dulu buat kesilapan sikit, tapi taubatku hanya diterima oleh Allah masih di Mekah saja. Tapi umat Muhammad, mereka bertaubat dari mana-mana tempat, Allah terima taubat mereka. Tuan-tuan bertaubat daripada rauk pun Allah terima. Tuan-tuan bertaubat daripada sega pun diterima. Daripada benta pun diterima. Di mana-mana saja. Mana tak adalah kita asal nak taubat kena ke Mekah. Asal tak, taubatlah di mana-mana. Kecuali Nabi Adam, dia hanya diterima taubat setelah dia berjalan berpuluh-puluh tahun di muka bumi ini, daripada India sampai ke Padang Arafah, sampai ke Bukit Arafah, berjumpa dengan Siti Hawa, barulah diterima taubat. Yang kedua kata Nabi Adam, inni kuntu labisan falamma asaitu ja'alni uryanan wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna urratun fayalbasahumullah. Dulu saya di surga, kata Nabi Adam, berpakaian. Tapi bila saya buat sedikit kesilapan makan buah yang dilarang itu, ja'alni uryanan, saya dijadikan bertelanjang, dipecat pakaian saya ini. Adapun umat Muhammad ya'suna uratun, adapun umat Nabi ini
Mereka buat maksiat dalam keadaan bertelanjang, tapi tetap ditutup aib mereka itu. Fayal basahumullah. Allah tutup maruah mereka. Ni kita semua ni berapa ramai pendosa semua. Mata datang masjid ni kita pakailah cara orang masjid, kopiahnya apa semua, jubah bagai-bagai. Tapi di luar hanya Tuhan saja tahu bagaimana maksiat yang kita lakukan. Benda-benda tak senonoh yang kita tengok. Girlfriend sana, girlfriend sini. Tapi Allah tutupkan. Yang ketiga, inni lamma asaitu farqun baini wa baina imraati. Wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yafraq bainahum wa baina azwajihim. Saya dulu bila buat kesilapan makan buah dilarang, saya telah dipisahkan dengan isteri saya. Tapi umat Muhammad ini buatlah macam mana pun kesalahan, tidak pernah Allah pisahkan antara mereka dan pasangan mereka. Dan yang keempat, inni asaitu fil jannah fa akhrajni minha wa ummatun Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijul jannah fayadkhulunaha bitaubah. Saya dulu buat kesalahan dalam surga dan saya dikeluarkan daripada surga. Adapun umat Muhammad, mereka buat kesalahan di luar surga, tapi akhirnya mereka dipersilakan dalam surga selepas mereka bertaubat. Ini kemuliaan kita yang kata Nabi Adam, dia pun tak dapat. Ini kemuliaan di dunia saja.